Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Hari ini kita berada di studio Perkema untuk kita nak cubalah mulakan regular podcast bersini bercakap tentang EV specifically sebab Perkema ni salah satu organisasi yang menjadi pelopor anjakan kita ke EV lah. Kerana Perkema ni dia orang pengimport kereta dan semua trend-trend baru selalunya datang melalui dia orang lah. Kita tengok Alphard ke Estima ke Caldina dulu ke semua Perkema punya hal lah dia orang buat masuk benda tu jadi trend. Dan sekarang EV lah trend, so dia orang push EV ni dengan agak agresif juga. Dan hari ni kita bersama dengan tokoh besar EV dia orang lah, Dewan Muda Perkema, jadi dia punya pelopor ataupun peneraju anjakan EV Perkema. Bersama kita ialah Ketua Dewan Muda Perkema, Raja Petra Amarudin. Thank you bro. Thank you Fantastico. Alright. So dah 8 bulan dengan segala insentif apa yang kerajaan bagi ni, ada ke perubahan ke? Oh, perubahan banyak Syamsul. What I can say is pertamanya ialah bilangan EV lah. Okay. Right? Bilangan EV Perkema site saja dah 300 lebih dah kita import. Kita dah register dekat 200 lebih. Bermacam-macam jenis EV, Tesla paling banyak lah. And then dari segi charging infrastructure lah. On Perkema site saja tahun ni kita target 30. Kita dah 20 siap, lagi 10 kita nak on the way. Dah ada 20? Dah 20, ya. Oh. All over the country. Wah, tak sedar dah banyak Ya, dah banyak, dah bertambah. And then kita target tahun ni 30 lah semua total, right? Tapi bukan setakat kami saja. Saya nampak sekarang ni TNB, Petronas pun dah mula. Petronas dah ada brand diorang nama Gentari. Khas untuk charging infrastructure. So siapa-siapa cakap syarikat minyak takkan bagi EV ni bertapak is wrong lah. Sebab Petronas dah ada kan. And then apa yang saya dapat tahu ialah Petronas akan fokus kepada highway charging lah. Sebab dia orang ada apa orang cakap station di sepanjang highway. Okey. Tanah lah. So dia tambah kat situ je lah dekat. Dia tambah saja. So maybe we're talking about DC dalam 60 60. Ada juga yang akan dapat 180, 120. Tapi most in average I think dekat dalam 40 60 punya power lah ataupun 80. And then yang terbaru Jadi sekarang ni bila nak pasang charger ni, siapa yang tetapkan spesifikasi? Tak ada macam tak ada Kementerian Pengangkutan ke MITI ke. Bukan licensing aja tapi spek charger tu. Macam kena minimum berapa? Tak ada minimum ke, tak ada macam mana? Tak ada lagi. Belum ada lagi. Tapi benda ni kalau ikut meeting hari tu task force, EV task force, baru nak dikeluarkan body yang bertanggungjawab untuk akan keluar licensing untuk benda ni. Dan body yang akan bertanggungjawab apa yang saya dapat tahu lah baru ni ialah Malaysia Green Tech under KASA. KETSA, Kementerian Tenaga tu yang ada Suruhanjaya Tenaga bawah dia. And tak salah saya satu lagi body lah MOT lah. Yang akan ensure the licensing part of this lah. Okay. But so far belum ada lagi guideline berapa ratus kilowatt ke puluh kilowatt kita nak kena letak dekat highway ataupun apa. So terpulang sekarang kepada siapa yang nak pasang tu lah berapa. Terpulang pada company tu sendirilah. I see. So macam Perkema ni kan sebelum ni pernah cakap sasaran ialah untuk 1000 by 2025. So apa status dia sekarang? Well, perkembangan terbaru ialah kita sudah meeting dengan MITI iaitu owner kepada kumpulan wang amanah dana automotif Bumi Putra Kuadap. Dengan owner ke dia caretaker lah kira kan, caretaker. Sebab nak kata owner dia MOF semua ada dalam tu kan. So yang sebenarnya the head is MITI lah. So kami baru jumpa atas arahan Datuk KSU yang juga selaku EV Task Force punya ketua untuk berjumpa dengan bahagian MITI, bahagian Economic Development Datuk Hanafi. So perbincangan yang panjang, akhirnya secara minit lah, belum lagi secara konkret lagi tapi secara minit, Perkema telah diberi sebanyak 250 charger untuk dipasang seluruh negara lah. Okay. Bawah program Kuadap ni nantilah insyaAllah. Okay. So kat mana Perkema nak pasang? Itu saya punya next move for course of action lah. Saya kena jumpa Kementerian JKR ni, Kementerian Kerja Raya, kemudian pastikan kawasan yang telah, sebab Perkema dia tak pergi ke highway. Kami tak pergi ke highway, kami fokus kepada federal road. Federal road yang berhubungan dengan highway. Contoh paling senang nak cakap ialah bila kita masuk dekat exit tol kat mana-mana. Jalan lepas kita exit tu ialah jalan federal tu. Itulah jalan federal. Okay, yeah. So kami pilih kawasan yang macam tu lah.
Sebab untuk mengurangkan birokrasi pemilikan tanah, ini hal-hal yang mahal lah dalam nak membina charging infrastructure ni. Tanah dan power. So untuk mengurangkan kos kami pergi ke Federal Road lah. That's the target. But then again, mana kawasannya, saya memang ada follow up nak kena buat dengan Kementerian Kerja Raya. Mereka perlu bagi kat saya map dan saya kena pergi kawasan-kawasan yang mereka telah gazetkan sebagai tanah dia orang, tanah JKR. So sekarang ni dah ada berapa buah EV yang dalam Malaysia ni yang dah didaftarkan? Menurut nombor yang terakhir masa kami meeting itu hari dengan EV Task Force, EV hari ni dalam negara kita ni nak sampai 1,000 dah lah. Okay. Tapi belum 1% lagi lah. Belum 1%. Very small lah. 1,000 tu kecil sangat-sangat lah. Jadi you nak pasang 250. Petronas nak pasang? Petronas tahun ni dia target 30 dekat highway. You punya 250 tu sampai bila tu target dia? Itu kami terpaksa mula tahun depan sebab tahun ni kami kena arrange all the funding dulu. So yelah, maksudnya 250 tu menjelang tahun berapa dia nak sampai siap? Sampai 2025. So 2025 you 250. Petronas pun sampai 2025. Kalau 2025 Petronas dia lebih daripada tu. Dia tak salah saya target dia, Petronas punya target 300 macam tu. Okay, so you dengan Petronas dah 550. TNB lagi? TNB 1,000 target. 2025? Uish. Dah 1,500. So by 2025 berapa banyak EV ada dalam Malaysia ni? Nah itulah dia kan. Target dia macam mana? Sekarang ni kerajaan EV Task Force ni dia agaknya dia lebih memahami keadaan yang diperlukan untuk EV lagi banyak kan. Pertamanya mereka faham yang tentang infrastruktur perlu tambah. So nampaknya infrastruktur untuk punya projek, untuk charging punya projek, government telah bagi KASA, Kementerian Alam Sekitar, sebagai leading the charging infrastructure punya projek. So KASA saja ada 1,000 lebih target dia orang tahun ni nak capai. KASA saja. Okey, Malaysia target 1,000 tu maksudnya semuanya DC ke ataupun DC campur AC? Kalau KASA tu dia 10,000 sebenarnya kan. 10,000 tapi 9,000 AC, 1,000 DC. Itu bila 2025 lah. Under charge EV. Okey. Itu yang saya dengar lah. Itu yang kami tahu lah. Tapi ketua dia dalam negara kita ni untuk charging infrastructure ialah KASA. Okey. So dari segi bilangan EV tu macam mana kita kalau dah pasang dalam 1,000 lebih EV charger by 2025, katalah tak tahulah nisbah dia apa yang economical, adakah 10 EV setiap charger ke 100 EV setiap charger ke, baru things start to make sense. Katalah kalau kita 10 charger EV per charger pun you still kena ada dalam 10,000 kereta. Yeah. So boleh kita cakap tahun ni the issue here is affordable EV. Ini yang jadi masalah hari ni kan. Sebab hari tu bila kerajaan tanya Datuk Seri KSU tu tanya OEM MAAM ke MAA kan, Datuk Aisyah. Kenapa OEM bawa kereta EV yang mahal-mahal? Ya, betul. Right? So affordability ni sekarang isu lah. Kan? Sebab yang affordable ni sebenarnya masih lagi bukan di tangan legacy sudah. Legacy maksud saya syarikat-syarikat yang biasa kita dengar lah macam Jepun apa semua. Tapi di tangan company-company yang startup yang banyak orang cakap berpusat di China sana. Betul. So kerajaan ambil perhatian tentang hal ni. Mereka tengah rancang sistem new tax system untuk road tax. Dan apa yang saya dapat tahu ialah the new system road tax nanti akan lebih encourage EV user dah daripada kita pakai internal combustion engine ICE. Cuma bila kita cerita tentang kereta mampu milik macam yang cakap tadi tu, ada ke perkhemah punya ahli tengah tengok model-model apa yang agak menarik? Macam kita tengok sekarang ni yang popular dekat China, of course BYD is the biggest one lah kat sana kan. Ada ke model-model BYD yang ahli-ahli perkhemah duk perhatikan? Ahli perkhemah sekarang memang tengah source out kan this affordable China made EV lah. BYD Auto ada ahli perkhemah kita telah apply dengan MITI sekarang AP untuk bawa masuk daripada Australia.
Kami hanya tunggu meeting JKAP yang seterusnya lah untuk kelulusan AP tu, dan kita akan expect dalam tahun ni jugalah kita akan nampak kita BYD ni kalau tak ada arah melintang. Tapi isu dia sekarang bila kita bincang dengan MITI baru ni, semua kereta EV yang mampu milik ni letak dia di China. Problem dia sekarang ialah kita tak boleh beli kereta kat China over the shelf. Sebab kereta dia left hand drive. Software dia masih dalam bahasa Cina. Okey. Dan juga perkara-perkara seperti online communication masih lagi belum open kan, tu macam Tesla dia kalau kita beli kat UK kita boleh pakai dia punya connectivity kat Malaysia, tapi dia orang tak, dia orang limited to countries, right? Protokol limited by geography. So apa yang kita cadangkan kepada MITI hari ini, the next best place untuk cari EV right hand drive yang affordable ialah di Thailand. Sebab apa Thailand? Sebab semua China EV industry dah buka kilang di Thailand. Dan baru ni masa kami meeting dengan EV Task Force, Datuk Seri TKSU tu sendiri cakap, hari ni Thailand sudah umumkan bahawa mereka position diri mereka sebagai EV global hub, bukan lagi regional. Jadi oleh kerana pengumuman daripada Thailand tu, nampak gayanya Malaysia pun agak terasa tertekan. Dan nampaknya kerajaan telah menyatakan kepada pihak industri baru ni yang mereka akan serius untuk pergi ke arah EV ni, mengambil signal yang telah ditunjukkan oleh Thailand dan Indonesia sekarang ni. So we still want to become the greatest in automotive, but now we understand that to be the greatest is to go to EV today. So I think that you will see a lot of policy and infrastructure and also encouragement towards EV coming years ni lah, insyaAllah. Okay, jadi macam you dalam pasaran, you tengok trend. Adakah minat untuk EV yang mampu milik ni betul-betul ada ke? That's a good question actually. Kesedaran ada. Kesedaran pada golongan segmen tu ada. Tapi adakah mereka berminat untuk bertukar? Itu satu persoalan. Sebab harga minyak masih murah. Ya. Yeah. Dan harga EV masih mahal. Ya. Yeah. Tetapi kalau kita cerita pasal golongan T20, mereka memang sudah bersedia. Sebab that's the newest technology that they will have in their collection. So it's only natural for them to go to EV today because benda yang diorang tak ada. Yeah, yeah. Tapi golongan M40, B40 ni masih lagi 50-50 bagi saya, right? Tetapi di Malaysia ni orang beli kereta kerana banyak sebab, right? Salah satu sebab yang paling kuat untuk orang beli kereta ialah insentif. Ialah insentif. So selagi ada insentif ni, ada peluang untuk golongan affordable juga menggunakan insentif ni. Itu isu dia sebenarnya. Sebab kerajaan hari ni tanya kat Perkemar, tanya dekat MAA, kenapa tak bawa kereta affordable? Sebab apa? Sebab kenapa bagi insentif ni kepada golongan T20 saja? Yeah. Right? So in order kita cakap dengan government, in order BM40 dengan B40 tu beli kereta EV ni, government kena siapkan program infrastructure. Yeah. Right? So sekarang kerajaan dah faham benda ni. So the next course of action ialah player macam kita, macam Proton kan, dia orang akan bawa masuk EV hujung tahun ni, tak salah saya, Smart EV Smart. So awal tahun depan lah. So nampaknya insentif ada bagi galakan untuk orang beli dan industri masuk. Kan? Cuma 2 tahun insentif adalah seperti melepas batuk di tangga. Terhad sangatlah. Yeah. Jadi kalau katalah 2025 barulah tak sasaran charger ni semua lengkap lah, sasaran awal ni. 2025 jugalah masa insentif tu habis. 2025 ya, 24 dan kan. Macam mana? Itulah kami baru ni dia macam tak make sense pula lah kan. Actually Kasar baru dia masih meeting baru ni, meeting EV Task Force ini telah menyusulkan kepada kerajaan supaya dipanjangkan ke 2025 untuk kereta CBU dan CKD sampai 10 tahun lah, 2030. Right? So cadangan telah dihantar. Sekarang terpulang kepada pihak meeting dengan MOM untuk buat keputusan lah. Tapi apa yang cakap tu is betul lah. Any company tak boleh plan dalam masa 2-3 tahun. Setidak-tidaknya 10 tahun. Itu adalah ample lah kata. You know.
untuk macam yang kita nampak secara realistiknya untuk golongan M40, dia orang dah boleh tengok lah EV kalau dia orang ada bajet untuk second car dan ada EV dalam range second car dia orang, which means maybe 80,000 onwards lah kan. Untuk M40 boleh lah, tapi untuk B20 B40 kalau dia punya second car pun harga saga lah kan, 30 hingga 40 ribu lah, which tak nampak kot lagi, belum lagi kot EV yang pada harga tu ada ke kan, susah sikit lah yang tu. So untuk M40 dah boleh dah, cuma apa dia punya halangan sekarang ni, kalau you tengok kat pasaran lah, bila orang masuk tu ditanya apa benda yang dia orang paling risau sekali lah. Harga lah kan. Harga. Nombor satu ialah harga. Okay. Perkemar ada bawa kereta M40 macam MG kan. Tapi harga dia pasal kami beli dengan UK. Kalau kami beli dengan China lagi murah. Tapi pasal kami tak boleh beli dengan China, kami kena beli dengan UK. So bila kami beli dengan UK, dia punya harga jualan dah jadi 200. So tak mampu kat orang. MG ZS tu? MG tak, ni MG Trophy barunya. Oh, MG Trophy. Of course this is much more better spec, higher end punya ni lah, kira top spec dia orang lah. So 220 tu bagi kita orang top spec okey lah. Tapi bagi masyarakat M40 tu tak boleh kat dia orang lagi. M40 tak boleh. Tak boleh lagi kat dia orang. Not as a second car lah. Not as a second car, that's right. So in order for us to turunkan lagi kos MG, contoh MG lah kan. Ialah kita kena ambil kereta ni dekat Thailand sebab kilang dia kat Thailand untuk ride and drive. Boleh ke? Macam bukan kita tak boleh import kereta daripada Ya, betul. paralel lah. Itu Daripada Thailand hanya itu undang-undang lama memanglah. Tapi hakikat dia hari ni kami ada bentangkanlah kepada pihak kerajaan baru ni, MITI kan. MITI pun kami tengah nak hantar kami punya proposal dan juga application supaya Perkemar punya open AP ni boleh masuk kereta-kereta daripada Thailand lah. kereta elektrik saja ke? Kereta EV sahaja dan baru daripada Thailand. Ya. So kalau kami dibenarkan bawa masuk kereta daripada Thailand, now the kind of kereta yang Apa kereta yang ada kat Thailand sekarang? banyak kan. MG buka kat Thailand. Okay, MG. And then Ora Good Cat, Ora tu pun buka kat Thailand. Ya, Right? BYD dah sampai Thailand. BYD dah officially dekat Thailand. Official kat Thailand. And then Great Wall apa semua pun dah ada kat Thailand. Dan saya dengar Foxconn pun nak buka kat Thailand. So sebenarnya dari segi manufacturing, Thailand sudah declare diri dia orang sebagai global hub. Ya, ya. So sebenarnya untuk Malaysia tanpa hari ni cost shipping saja container saja dah jadi 10,000 15,000 hari ni. Dulu 5,000 je container ni, satu container. Macam mana? Dah 15,000 sekarang. Oh dah naik dah sekarang. Dah 15,000. Shipping dah jadi 20,000. Dulu yang shipping daripada UK ke Malaysia tu baru 10,000 pun tak sampai dulu. Tapi hari ni dah 20,000. Apa yang berlaku dalam dunia hari ni? Syarikat shipping dah Zaman saya sekolah 2,500. sekarang dah jadi 20. Sebab apa? Syarikat shipping dah combine jadi satu company kan. Dia orang dah conglomerate daripada 9 company dah jadi satu company. Sejak kes MCO baru ni lah. Oh, sekarang siapa yang tinggal? Tak banyak ada player sekarang ni yang nak So bawa monopoly ni macam mana boleh lepas? Selalunya anti-monopoly punya laws will kick in. Macam mana? masuk. This is not Malaysia, this is global. Yalah, mana selalunya Europe tak lepas lah. Anti-monopoly punya laws would be triggered lah. Anything yang above a certain percentage. Kita ingat tak kes yang ke syarikat Korea yang kapal terpaksa tutup tu kan. After that case tu sekarang kapal semua dah bergabung, merge sesama dia orang. Okay. So bila dia orang merge, dia orang control harga sekarang ni. So tu pasal hari ni harga shipping dah naik. So kalau kita boleh ambil daripada Thailand, kita kan minus that shipping cost. Ya. Semua pakai jalan darat. Ya. Itu kita boleh. Bukan saja Thailand kita minta, pasal kita understand juga the future global EV punya manufacturing will be also in Indonesia. Sebab Korean dah lari sana and some Chinese pun dah lari sana. So we'll be seeing from these two country lah banyak EV akan keluar. Sedih kalau kita dengar cerita macam ni. Memang sedih sebab kita patutnya pun dalam this race kan. Tapi oleh kerana kita agak terlambat sikit dan kita baru nak sedar sekarang. So the process has to go through jugalah. Proses yang sama macam mana Thailand lalui, Malaysia kena lalui juga. So this is what we doing lah. Okay, so balik pada cerita yang happy sikit. Agak-agaknya kan bila boleh start nampak kereta EV yang bawah pada 150,000 ni, yang agak between 80 sampai 120 Tahun ni. depan kita akan nampak sudah.
some of second hand used car and some of brand new car lah, which is a brand from China. So tahun ni kita expect Neo akan launch kat UK juga. Okey. Dan kita akan ambil kereta daripada sana. Ini mahal. Apa cerita kita mahal? Cerita kita yang mampu milik ni. Apa kereta model-model yang kita boleh nampak? Skoda Enyaq Oh, coming, right? okey. Renault Zoe Okey. yang baru ni lah. Okey. Tapi itu pun 180, 190 punya cerita lah. Sebab dia bukan baru, dia terpakai. Okey. And then Zoe kalau 180 ada orang nak beli ke? tapi ini boleh pergi 300, 400 km punya. Ini yang Orang cap pun 300 km. yeah, I know. 130. Pasal beli lebih. kat sana pun dah dalam 25,000, 20,000 pound. So kita beli dekat market England yang mana sekarang ni EV adoption tengah rancak. So tak mungkin harga turun. Even harga second hand kat sana lagi mahal daripada harga baru. Hari ni kena tak ada pasaran lain lah yang you boleh dapat. New Zealand, Australia, Hong Kong. Hong Kong tak ada banyak kereta EV. Dia kan China kira kan? Hong Kong ada kan, tapi Hong Kong ni dia ada masalah sikit lah nak ekspor. Itu je. Kita boleh beli kereta kat sana, tak ada masalah. Tapi nak ekspor tu makan masa. Okay. Sebab dia orang ada export rule yang baru untuk EV. Spesifik untuk EV. So makan masa 3 bulan lah sebelum, kita dah beli hari ni, 3 bulan sebelum boleh ekspor Malaysia. So ada kekangan-kekangan, itu pasal kita tak masuk kat sana. Dan dia orang punya cukai adalah berdasarkan harga kereta, right? Kalau harga tu sekian harga, mungkin dia orang akan dapat insentif. Tapi kalau dia dah naik harga kayangan dan dia tak dapat insentif, harga tu kadang-kadang lagi mahal daripada UK. Terpaksa kita pergi UK. So yang tahun depan ni yang kereta affordable ni mesti daripada Thailand lah nampaknya. Nampak gayanya. Kalau kita dapat kebenaran dari Thailand, memang kita ambil Thailand saja lah lepas ni. Sebab Thailand ada banyak stok. Itu satu. Nombor dua, memang kilang dia kat sana. Right? And nombor tiga, sekarang ni brand-brand yang ada kat Thailand tu tak ada kat Malaysia. Masalahnya kan nanti kan dapat semua tulis Siam, macam mana nak baca? Radio tulis Siam lah apa semua. Tak. You boleh convert ke? Tukar je radio tu tulis English balik? Itu yang kami kena find out lah kan. Tapi selalunya language ni adalah language selection. So macam kereta Tesla ini, you boleh pilih bahasa Siam, bahasa Arab, apa bahasa pun you nak sebab dia ada banyak language selection. So kami menjangkakan semua brand pun macam tu jugalah. Tapi kalau kata tidak, dan most probably kita tak bawa masuk lah kalau macam tu ni gaya. Okey. So sekarang ni belum pasti lagi lah. Saya tengok yang Aura tu ada benda yang tulis Siam lagi. Ya, kalau Aura ada tulis Siam. Kan? Tapi kalau macam BYD ni semua, pasal dia orang dah global, dia orang dah pergi Australia, dia orang dah pergi segala negara. So dia orang sepatutnya ada language selection. Okay. So yang cerita charger tadi tu balik tu sekarang ni you akan pasang charger di Jalan Persekutuan. Federal Road. Jalan Persekutuan lah. Kenapa pilih Jalan Persekutuan dan macam mana you nak pilih lokasi dia tu? Yalah, sebab bila kita cerita pasal charger ni, kos yang paling tinggi ialah land acquisition. Itu yang paling mahal. Okay. Right? Nombor dua ialah power supply. Okay. Itu kerja TNB lah kan, dengan TNB. So dua benda kos ni, especially land acquisition lah kan. Kalau kita buka dekat plus highway punya jalan kan, bukan setakat kita kena bayar tanah tu. Plus kita ada maintenance fee yang kita kena bayar tiap-tiap tahun kepada plus. Ini semua tinggi. Kan? Tapi kalau kita buat federal road, tanah tu tanah JKR atau kita beli tanah-tanah JKR dan kita own that, kita tak perlu bayar kepada plus kepada ini highway authority. Right? Itu satu. Nombor dua, kalau kita buka kat highway, kita kena pergi buat dekat jalan pergi dengan jalan balik. Right? Dua belah. Tapi kalau kita pergi federal road, kita hanya buat satu tempat untuk dua-dua belah. I understand. Ya, so tapi adakah orang nak guna jalan lama ni? Pasal kebanyakan kita bila bawa jarak jauh mesti kita guna lebuh raya. Pada kami punya pengalaman lah kan, charger ni tak kira mana situation dia sekarang at the moment dengan negara kita ni, sebab mana saja orang pergi. Sebab dah tak ada. Okey. Dan apabila kami pasang dekat Federal Road, kawasan sekitar, bukan kawasan highway, kawasan yang sekitar kami pasang tu dah mula boleh pakai EV. Apa dia kena mengena pula dengan benda tu? Pasal Contohnya, kalau kami bina satu charger dekat Ipoh punya exit. Okay, Ipoh punya exit. Okay. Nah, orang Ipoh boleh pakai. EV charging kat rumah apa? Kalau you owner, you charge kat rumah apa? 70% of the time even Betul, TNB punya study kata. Tapi presence tu.
Meyakinkan nampak orang lah. ya, meyakinkan orang kan. Sebab hakikat dia orang nak pakai stesen ni tak banyak. Betul macam you cakap, betul. Tapi nak kena ada, kena nampak. Baru dia berani beli. So that's the reason why we choose Federal Road lah. Tapi lokasi dia macam mana? Dekat mana tu? Agak-agak Kami punya senang, kami punya konsep ialah dekat dengan exit tol. Oh, dekat dengan situ lah. Ya. Sebab selalunya kawasan yang dekat exit tol ni kawasan bandar. Dan kawasan bandar ni boleh kita cater dua-dua, moving people yang tengah berjalan dan orang dalam kawasan bandar tu sendiri. Right. Sebab kita kena faham kan, ada orang duduk kat flat, ada orang duduk kat kondominium. Kalau kita tak provide this kind of public facilities untuk dia orang, mana dia orang nak charge kan? This is the question. So, katalah kalau kita dah ada dekat dalam kawasan Ipoh, katakan buat IMA sekalipun. Nah, orang yang duduk dekat kawasan flat ataupun kawasan kondominium dah boleh beli hari ni sebab Ipoh dah ada satu charging untuk public. Yang pentingnya public charger. That's the most important thing. Okay, betul. Tapi yang itu semua DC charger yang mahal-mahal. Yeah. Right? Dan berapa banyak you nak buat pada satu lokasi. Macam Kemah punya plan sendirilah. Satu lokasi berapa minimum? So, kalau macam sekarang ni kita tengok pasang satu tu buang masa lah cerita dia. Kalau ada kereta lain kita kena tunggu. Pengalaman saya travel guna EV charging ni dekat Melaka tu, air keruh tu kena tunggu setengah jam. Kan, bagi orang settle. Sekali saya datang tempat you kat Vision Motorsports, ada satu kereta dah tunggu, saya datang, sebelum tempat saya charge, ada satu kereta lagi dah tunggu. So, dia tunggu 1 jam dekat tengah nak boleh charge kan. So, macam mana tu cerita dia? Okay, so konsep charging kat jalan kat luar ni, luar showroom ni, dia lain daripada yang kita buat kat showroom. Yang showroom tu 1 biji saja sebab itu sebenarnya lebih kepada kita punya kereta sebenarnya. Nak charge dulu hantar. Sebelum customer semua kan. So bayangkan orang beli kereta 10 Tesla, lepas tu nak kena datang kedai saya untuk charge. Kan that doesn't make sense. So dia orang kena pasang satu. So pasang satu charger kat showroom ni sebagai langkah sementara supaya public boleh pakai juga pada sementara kerajaan tengah buat ataupun company lain tengah buat. So untuk yang public charger ni kami mencadangkan 8 DC charger. Yang kita cakap setiap lokasi 8. 8 paling kecil, 120 kW ke atas. Dan ada 6 ataupun 10, 22 kW AC kat sebagai support feeder kan. Konsep yang perkembangan nak bawa ialah lebih kepada clubhouse, bukan macam petrol minyak. Okey. So kami apa yang tahu Audi punya konsep. Lebih kepada Audi punya konsep. So akan ada fasiliti apa lagi kat situ? Ada facility lobby dan lounge untuk wifi, untuk sembahyang lah surau, dan akan tak ada retailer, kami tak buat retailer, tapi akan ada orang yang jual kopi dan kuih dan makanan or something like that to feed the people yang tengah tunggu. And some more this kind of places yang kita buat ni dekat dengan bandar. So sesiapa yang nak pergi ke shopping complex akan ada mobile EV yang bawa dia orang pergi ke sana sebagai kereta sementara kereta dia orang tengah charge. Tapi kenapa tak letak yang AC charger tu straight dekat dalam kawasan bandar ataupun dalam kawasan shopping complex rather than bubuh dekat tempat-tempat yang macam tu, yang which to me doesn't seem to make sense. Biar ada 8 fast charger okay, but all those AC charger tu untuk siapa? Well, Macam tak kalau saya tak ada nak park tu tinggal kereta pergi tempat lain pula tu baru nak datang ambil balik kereta. AC charger ni kita kena faham sebab kita masih ada lagi first of all masih ada lagi kereta yang pakai AC saja. Macam Nissan kan, Nissan Leaf. Dan juga Leaf boleh DC apa? Cademo? Yelah, tapi kena pakai Cademo. Cademo lah. Cademo macam mana ada? Cademo berkemar je Cademo. Biarlah dia mati tu salah. Itu satu. Satu lagi, kita kena berfikiran jauh. Okay? Hari ni bukan kereta saja yang kita nak charge. Hari ni sebab kereta saja orang beli. Tapi future, e-bike, motosikal EV, mereka akan pakai AC lebih banyak daripada DC sebab bateri kecil kan. Tapi yang itu saya nampak macam battery swapping lebih pada Well, could be lah. kita prepare lah. Kita prepare. So battery swapping. Tapi kita preparekan juga untuk sebab kenapa saya tanya sebab masa mula-mula dulu kita cerita yang you kata nak pasang 1000 tu, saya ingat you cakap kata DC saja. Tak you cakap macam ni, macam mana cakap kata 30% on the highway, and then you cakap 20% dalam town
and then the rest of it will be in highly built Density. inner city. So kalau tak silap saya bayangkan yang inner city tu dia AC lah tu banyak lah kan. Sebab itu yang macam cakap lah, kalau you duduk dekat flat, ultimately you kalau boleh nak dekat parking lot itu ada CPO kan. So you block 20 ke kat situ, and then you letak you punya charges for the, I thought that would be the more sensible model lah untuk. Well, actually kalau yang kita punya idea ni memang kita nak duduk kat dalam kawasan bandar juga sebenarnya. Kan kita tengok exit point Ipoh, Sungai Petani ke apa kan. Itu semua kawasan bandar tu. But still that one to win still nampak DC punya. Of course lah. DC because of mobility punya issue. Orang nak berjalan dari satu tempat ke satu tempat. Tapi kawasan tu, orang dalam kawasan tu bila nak pakai EV, dia ada juga dia punya point lah. Itu pasal kita siapkan. Tapi But why not in shopping complexes? Why not install those in shopping complexes? sebab land acquisition. Bila kita dah dapat tanah kita, senanglah parking lot kita. Sekarang ni semua CPO tengah kerja tanah untuk parking lot. Right. So kalau kita nak masuk dekat dalam shopping complex, then there's another, ini tanah kita sendiri. So senang untuk kita buat daripada kita nak pergi apply dengan dia orang. There's so many birokrasi yang kita nak kena lalui. Right. So kalau boleh kita tak nak jumpa lah. Itu biar dia orang pasang sendiri lah basically. Yeah. I mean 9,000 kan Malaysia Green Tech punya target untuk AC saja. So I mean kita buat AC ni hanya untuk bagi siapkan, bagi ada je. But kita punya fokus sebenarnya ialah DC tu. Perkhemah lah. Talking about perkhemah, we are focusing on the DC je. And kita punya sistem MITI suruh kita letak solar panel dan bateri sekali. Okay. So dalam kita punya energy storage mix. Okay. So it's going to be expensive. Because kalau bila masuk bateri, then it's not going to be cheap. And so that's why kita looking at what can we, apa kita boleh dapat at one particular kawasan tu secara maksimum. That's why we're looking at DC with batteries. And then pasal kita punya pengalaman lah minta dengan TNB power ni is a problem sebenarnya. Kita punya grid ni ada problem. Problem grid kita bukan tak boleh supply power tu, tapi kita tak ada hardware nak supply power banyak tu. Sebab kita tiba-tiba ada surge of demand. Bila kita buka macam ni tempat, ada surge of demand. And surge of demand ni bukan sikit anak punya. Ini talking about 1 megawatt, 2 megawatt punya anak punya ni, punya cerita, right? So bateri, kalau kita letak kat dalam kita punya konsep, dan kita punya amount of power yang kita nak minta PTNB pun dah kurang. Kalau saya tak ada bateri, saya kena minta 1 megawatt untuk 8. Yeah. Kan? Tapi kalau saya ada bateri, saya mungkin kena minta 200 kilowatt, 400 kilowatt saja sebab saya ada bateri. Ya, betul. Right? Cuma yalah, at the end of the day, what cost effective, and that will take into account lah. So okay, bila you are in the EV task force kan, so memang betul dia cakap tu bateri tu nampaknya lah dari cara kita berganjak ke zero carbon atau carbon neutral punya ekonomi ni, dia bukan saja untuk transport. Bateri akan menjadi tonggak utama bila you nak bergerak ke renewable energy. So everybody knows that solar hanya ada siang hari je. So macam mana pun bateri kena ada. Dan kalau kita nak harap TNB je belanja duit pasang bateri, saya ingat boleh bankrupt lah TNB kan, nak belanja beli bateri ni untuk semua orang. Jadi untuk macam CPO pula nak pasang bateri kita mahal. Adakah perbincangan tentang off-peak tariff untuk commercial customer dapat off-peak tariff ke tidak waktu malam pukul 10? Pasal saya rasa macam ada tempat yang off-peak tariff, sebab itu macam shopping complexes, kenapa dia orang ada district cooling is because pada waktu malam dia boleh ambil cheap electricity and freeze all their water, and tomorrow dia melt that water slowly untuk dia punya district cooling dekat aircon dia orang lah kan. Petronas dekat KLCC lain sikit, dia orang pakai gas, but tempat lain pada yang pakai electricity to just chill. So there is that facility. Kalau dia orang ada bagi off peak charges, then memang untuk CPO saya rasa it makes sense lah nak bubuh bateri tu, sebab then you dapat cheap electricity at night, and you jual siang ke malam ke, you jual harga flat rate yang tinggi pasal of the utility kan. That's a good question. Tapi apa yang saya faham lah dalam cerita bateri dalam negara kita ni,
masih lagi kerajaan masih lagi terpinga-pinga lah. Belum lagi faham the full concept of battery. So off peak, on peak, I think off peak ada untuk malam. Tapi kegunaan bateri untuk jual balik ni belum dicerita lagi lah. Tapi this is the issue lah yang kita kena bawa dan bentangkan, bahawa CPO tak boleh bertahan dengan hanya jual elektrik pada kereta. Dia juga kena boleh jual elektrik pada TNB. I mean ultimately bila kita tengok moving forward, semua orang kena invest in battery lah. This is my opinion daripada apa yang kita nampak, benda yang dah berlaku di US, di Europe, di mana bila installation of solar reaches a certain point, nanti dia akan ada isu bila waktu petang dia nak cope dengan ramping up. Dekat California dah berlaku, nampaknya dekat macam Eastern Seaboard US pun dah start nak berlaku, dekat Europe pun nampak macam nak berlaku. Dan apa yang jadi ialah bila kita dah banyak sangat solar, demand waktu siang akan drop lah, kan? Demand waktu siang akan drop, demand petang tu dia akan tak sama juga, akan naik, tapi cuma petang dia punya generation dia dah lain. Generation dia nak kena pakai conventional. So bila siang drop, petang ada balik, dia punya cerun tu tinggi. Bila cerun tu tinggi akan menjadi masalah pada dispatcher lah. Dia orang nak call up macam mana power semua. So in order nak stabilize benda tu, dia kena ada bateri lah. So bateri ni semua orang kena invest sebenarnya. Dan it's going to be, in my mind, kalau Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan pun dia kena paksa setiap rumah baru yang dibina, kompleks ke, bangunan office ke, mesti kena ada bateri untuk bantu grid. Dia kena bateri tu sebagai pembantu lah. Saya ada bagi cadangan lah pada kerajaan kan, supaya kerajaan tubuhkan syarikat bateri negara. Kan, supaya CPO ke apa boleh rent out the battery instead of dia orang bayar upfront. So kerajaan beli bateri ni dan sewa kepada CPO ni. Yeah. So that could be another way to work this out lah, sebab bateri masih lagi mahal kan. Macam kalau saya nak minta 1 megawatt power dekat TNB, substation dia hanya 500,000. Okay, cost saya nak buat. Tapi kalau 1 megawatt power saya nak pakai bateri, masa berapa lama? Okey lah, you kata 500,000 nak pasang satu substation. masa lah pula kan, 6 bulan, itu substation setahun. untuk you punya ni lah. Tapi daripada mana dia nak tarik 500 tu? Daripada dia punya pencawang utama dia tu. Nak korek tanah lah semua tu, cost tu. Memang masa dia memang lama sikit. Masa, cost korek tanah nak pasang kabel tak mahal lah. Mahal juga. So at the end of the day, I ingat ada sembang dengan one party yang cerita pasal benda ni. I tanya dia, kalau untuk bus depot, I tak ingat siapa I tanya benda ni, bus depot kata you nak pasang berapa, dia kita makan juta juga. Nak tarik wire kabel aja kan. Dengan substation, so still I mean, maybe if we break down properly, cabling saja dah mungkin killer, because satu kilometer is berapa ribu, right? Kita kena bayar. So you got point there. Battery is 1 megawatt dalam 2 juta duit kita lah. 2 juta. Let's say lah. So itu yang banyak orang CPO fikir, kita nak kena keluar upfront banyak ni kan. Tapi ialah kalau kita fikir dari segi dia punya advantage dia ialah kita tak minta dengan TNB sebanyak 1 megawatt power. So kita tak ada holding cost setiap bulan nak bayar kat TNB pakai power yang kita tak pakai. Kan? Kedua, bila kita dah pakai bateri, kita dah boleh jual balik elektrik kepada TNB. So dalam masa-masa tak ada orang nak charge tu, kita dah ada cara nak tanggung hidup kita. Dan ketiga, bateri is something yang negara kita belum tengok seriously lagi, saya perasan. Ini something yang you sebagai advocator, one of the advocator, kita kena advocate kan rakyat dan orang ramai tentang the power of battery today. Kan? Baru ni meeting mesti baru perkenalkan pada kita orang LFP. Dia orang baru tahu LFP. You dah lama cerita pasal LFP. So bateri ni baru lagi. In fact saya borak dengan Sirim baru ni. Dia orang dalam Sirim ada jabatan bateri, ada department untuk bateri. Masa zaman Najib dulu dah tubuh dah benda ni. Lepas tu batal. Lepas tu sekarang hidup balik. So kita punya nak cerita lah, kita punya bateri teknologi ni agak ketinggalan sikit lah kalau nak compare macam Thailand ke Indonesia ke yang cakap hari ni nak buat bateri kan. So
that is our Well, weakness. at least I'm glad nak dengar bila you kata minimum 8 charging post. That's a good idea. Cuma sekarang ni you fikirkan di jalan utama yang mengiringi Lebuh Raya Utara Selatan saja ke, ataupun macam mana dengan LPT? Macam mana dengan Lebuh Raya Pantai Barat? Okay. Kerajaan dah setkan kepada all these Plus, LPT, Akleh apa semua untuk bina charger. Okay. Diorang pun ada diorang punya target. Macam baru ni kita tengok Plus target 100 dekat highway. Okay. Tu Plus punya tu. Itu lain daripada Petronas Itu ni? lain punya Petronas. Plus punya tu. So dia orang diberitahu untuk pasang DC ataupun itu pun DC. mesti kena DC lah. Tu pasal yang first kita tengok dia orang akan hidupkan iCrow. Okay. iCrow nampak gayanya dah mula hidup balik and lama mati 3 tahun kan. So kita akan nampak lah menteri, insyaAllah lah masa dekat menteri akan rasmikan balik, hidupkan balik iCrow tu. So that will be something. Bomo kena panggil nak hidup balik lepas 3 tahun. Yeah. I mean, tapi itulah yang dikatakan Plus Highway punya charger. Macam tu lah dekat parking lot diorang letak 1-2 peti, itu diorang punya. Kalau Petronas kat dalam Petronas. So masih lagi belum dedicated. Tak ada macam specification macam kena buka minimum 8 ke, minimum 4 ke, tak ada lah. Belum dedicated belum sampai lagi. Itu yang Perkemar nak buat. Dedicated for EV ni tu Perkemar nak buat. Jentari pun ada nak buat. Tapi basically macam Plus tu sebenarnya dia orang ada massive advantage sebab rest area tu dia punya. Kalau dia pasang dekat situ 10 dan Petronas ada 8, first choice akan pergi tempat rest area lah, nak pergi makan. But you have to understand one thing though. Apa dia? Setiap kawasan arena dah digazetkan oleh TNB sebanyak mana power. So if you put this kind of charger sampai 10, then you have to, Bateri lah. you kena tambah tak, you kena minta tambahan dekat TNB. Pasanglah bateri dulu. Ini dia tak fikir bateri bro. Dia akan minta terus kepada TNB untuk tambah power dulu. Macam tu letih lah. So bila dia minta memang letih lah nak kena bina lagi substation berapa banyak. So you akan ada kat Pantai Timur ke tidak Perkemar macam ni? Ini soalan ni. Perkemar, Pantai Timur ada tak? Macam mana dengan West Coast Expressway? Semua satu negara kita akan pergi. Satu negara. Tapi macam Pantai Timur, dia memang Pantai Timur sekarang kita dah ada TJM. bukan dekat LPT lah. Dia akan duduk dekat Ya, jalan Pantai lama Timur lah. dekat jalan lama lah. Sebab konsep dia club. So memang dekat jalan raya lama lah. West Coast pun ada. Ya. Lebuh Raya Pantai tu. Pantai pun ada. Kuala Selangor semua. Teluk Intan. InsyaAllah ya. Kita are going to federal roads that is with a lot of population lah. So kalau 8, you campur, you punya 250 tu campur dengan AC sekali ke? Tak. Itu Okay, hanya DC So saja. DC 250. Kalau ada 8 setiap stesen, ada berapa stesen tu boleh ada tu? 8 25 kot dalam 20 macam tu. Less than 20 lah. About 20 station. Ya. Dah ada dah lokasi dia. Tu yang then my next consideration is going Bawa to. belum, tapi dah tahu bilangan Ya, dia lah. sebab tanah tu akan kami kena tanya dulu Kementerian Kerja Raya lah kat mana tanah yang ada. And then diorang akan approvekan lah tanah-tanah yang kita orang dah pilih tu nanti. Ada yang approve, ada yang tak approve ke, nanti that up to them lah. You really think that the clubhouse tu boleh buat duit ke macam mana? No. Sebilangan kereta tak ada lagi ni. No. Then macam mana dia nak? Itulah. Who's going to pay for this? Because we are going to include solar panel and battery. Right. So we hope to sell electric to TNB lah masa-masa tak. Ya. Belum. This part of the plan lah. So sekarang ni belum ada lagi lah. Belum. Sebab tapi kerajaan tahu kita nak buat macam ni. Dia understood yang kita nak buat macam ni. Sebab the numbers, yet again the numbers. So the numbers of EV ni Perkemar trying to work hard to get the EV down here, but then again kita boleh hanya kerja setakat mana. But the infrastructure ni yang hari ni rakyat nak tengok. So kita bina yang mana yang rakyat tengok. Okay. So yeah, I mean all good news nampaknya. Nampak macam ada pergerakan lah. Banyak. So you target just as a closing, kita nak tanya sikit lah kan. Tahun ni you rasa-rasa berapa total EV you boleh jual Perkemar punya alih-alih ni? Target. Perkemar target 500 tahun ni. Oh, target 500. 500. Tahun depan? Tahun depan 1000. The year after that? Year after that kita double lah 2000 macam tu lah. It's always double up after kita dah habis 1 tahun. Sebab dia punya growth is exponential. So we're going exponentially as well. Target tahun ni 500 tu actually kita dah 300 lebih dah dekat lah. Ini baru bulan 8 kan, kita dah dekat 300 lebih. I think we're going to get more than we targeted lah this year.
Kalau kata tak ada apa-apa halangan lah pada Macam tahun supply. depan you target katalah 1,000, boleh dapat ke keretanya sebabkan bekalan tu masih lagi. Ini kita tengah workout ni, pergi Thailand, pergi Australia. Saya cakap dekat orang Pekema pergi all over the world to get for you your EV. Because right now tak ada satu country pun yang kita boleh cakap I can take for your country. Because kita tengah bersaing dengan local. Contoh saya bagi tahu lah Hari ni Model Y dekat UK tak ada orang nak jual kat Malaysia. Why? Sebab harga Model Y yang 5,000 km, 5,000 miles, harga dia 9,000 pound lagi mahal daripada harga baru. Harga Tesla jual. Okay. So the motivation is not selling outside. The motivation is selling local. So itu pasal kita akan nampak kekurangan lah Model Y nanti. Until this is fixed. So the supply shortage in Europe is actually real. The brand new car dia tak dapat beli. So the second hand car yang gila hari ni naik. So that's what we're going to do lah. Nampak macam tough fight ahead lah. It is very tough. It is very tough. To get the supply sekarang very tough. Because we are compete with a market yang dah ada game plan. Oh yeah, for your information, hari tu masih meeting task force. Saya Pekema, wakili Pekema ada mencadangkan kepada task force supaya kita ada tarikh luput untuk ICE. Okay. TKSU masa tu bersetuju, dia kata sebab nampak gayanya berjaya konsep ni di Thailand, berjaya konsep ni di Indonesia. Yeah. Sama ada kita capai atau tidak menjadi hal. Yeah. Yang penting kita letakkan dulu target tu. Ya, ya. Tapi ada tentangan sikit lah daripada MAA yang lain kan, yang mungkin Dia MA ni pendapat saya lah. So memang masa pelancaran Alza tu saya dapat duduk cakap dengan Dato' Aisyah. Saya tanya dia tentang ni this topic lah, tentang sell by date ni. Jadi bila dia menyatakan kata benda ni tak patut ada lah kan. But for me MAA ni dia ialah suara ahli dia lah. So what she says is not her opinion, but ahli-ahli dia cakap apa. Dan I think bila saya dah turun on the ground dan kita cakap dengan car companies individually, dia orang dah start nampak bahawa dia orang perlu minta tarikh akhir. So I think that voice will get filtered up to MAA lah. Cuma belum naik lagi. Because dia takkan cakap benda tu okey selagi members dia tak kata okey, pasal dia represent the members. Dato' Aisyah will not give her own opinion lah. So right now memang bila saya duduk dengan dia, saya tengok okey, memang members belum cerita kat dia lagi lah. Kan? Because memang bukan, I dengar alasan yang dia bagi, the backlash yang rakyat akan bagi, which is something yang I tak rasa. If you give the rakyat 20 tahun untuk prepare, there's no backlash to me. The backlash tu dia sebut juga kat I, dan I pun tak faham mana datang cerita backlash tu, sebab our own viewers, backlash dia yang kita dah nampak sekarang ialah resentment hanya T20 dapat EV. Yeah. Kan, more than anything else ialah resentment dia ialah kenapa dia orang je dapat EV. Yang tak nak tukar tu dia tak heran pun. Dia langsung tak nak tengok pun. Dia kata ada tak ada tak kisahlah. Aku hidup ke mati ke tak ada heran pun. Benda tu pasal aku tak tengok lagi. Tapi orang yang dah nak tengok, dia punya resentment dia dekat situ. So and I feel that the resentment ni akan jadi lebih membuak-buak lagi bila dia orang tengok hari ni kalau you buka mana-mana portal berita otomotif, nisbah lah rasanya cerita EV dengan non-EV mungkin dah as high as 30 to 40%. Wow. In even the average, kalau yang macam fokus yang more open, is more than 50%. You know, memang susah kalau you tengok buka company punya media website lah. Let's say you buka BMW punya media website pun kan, the amount of EV story kat dalam tu dah memang at least 20% lah. So dah memang dia dah tak boleh nak lari mana lah kan. And bila itu aja berita yang dia hadapkan, nanti lama-lama dia jadi macam lah, budak-budak lah, nanti jadi marah. Dia tu dah dapat, kenapa dia tak dapat lagi? That's right. Kan? I agree. That's just going to be the bad. It's not what I think MAA macam dapat terbalik sikit idea dia. Maybe pasal dia ingat orang marah kena jual kereta ke apa, kita tak tahulah kan apa dia fikir kan. I think they do understand. Dia orang ingat bila kata-kata N-ICE ni,
Maknanya dia orang tak boleh pakai EV lagi. Dia tak boleh pakai Dia orang tak ICE. faham yang kereta ICE tak boleh jual, itu je NICE ni. Ya. I think they confused betul. You're Nah, right. so dia ingat tak boleh langsung pakai pula ICE ni. Tak, bukan tak boleh pakai. Maknanya tak boleh jual lagi, tak boleh Bukan beli. tak boleh jual baru. Baru. Yang second hand terus nak pakai. Ya. Ini where the confusion is lah. And I think it's also bila kita tak letak sell by date tu jelas, susah orang nak merancang, dia akan jadi lagi marah nanti kalau last minute kita announce. Pasal nanti lagi banyak losses bila you tak boleh nak jual kereta tu last minute kan. Kalau kita letak tarikh sekarang rasa 2040 ke whatever date you nak letak lah kan. Dah boleh plan lah kan, dah tahulah 2030 jangan pergi kata beli lagi lah ICE kan. Yes. I mean 20 tahun is ample to me. Ya. Pakcik yang kat kampung pun tak marah kalau kita bagi dia 20 tahun untuk prepare. Betul. Right, so That's the other thing lah. Ramai orang side cerita pakcik kat kampung tak faham EV. Saya cakap ke dia, you tak pernah tengok pakcik kat kampung naik skuter elektrik yang murah tu ke? Kan? Saya cakap kat dia, sebenarnya kalau untuk dia, actually the mind shift tak jauh mana. Pasal sekarang dia dah charge motor elektrik dekat rumah. Kan? Semua sekarang dia tak boleh pakai 3-pin granny plug aja. Dia kena pasang satu wall box. Kan? Kalau you beli kereta datang dengan wall box sekali dalam you punya purchase price, it's not a leap at all. That's why sebenarnya orang kampung lagi senang nak pakai EV sebab dia drive tak jauh. betul. Dan dia charge kat rumah. Betul. Kan? Okay, anyway, terima kasih banyak-banyak for sembang panjang lebar. Kalau ada rezeki kita boleh buat setiap bulan Boleh. dengan Perkemah kan. Boleh, Kita ada setiap minggu update, boleh. so very good update yang kita boleh dapat daripada Perkemah on the InsyaAllah latest thing boleh, that's ya. happening in the industry. Perkembangan pun berminat untuk communicate dengan members of public, telling us what we've done and telling the public apa kita dah achieve and apa kita nak achieve. Thank you very much. I'm sure you have been a very good advocator of electric vehicle. I think what we've been fighting all this while is coming, the end of the tunnel, light of the end of the tunnel dah nampak dah sekarang. Right? Kita dah nampak benda ni sejak government baru ni memang push so hard for us to go into EV because of competition dengan neighbouring. So if we keep up our work, I think macam battery tadi we cerita, I think we need to tell people how important is battery in this our new power mix. So thank you very much for your usaha. Okay. Alright, sampai situ je video kita kali ni. Kalau boleh tolong saya sikit, tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan. Dan juga tekan butang subscribe lah dan tekan butang lonceng supaya tak ketinggalan bila kita mau naik video terbaru. Pemandu Malaysia, Pemandu Berhemah, kita jumpa lagi insyaAllah. Thank you bro. Alright. So you boleh ambil dekat dia orang. Ada email ada?